Zaman prasejarah terbahagi kepada 4 zaman utama, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman Logam. Pertama ialah zaman Paleolitik. Bermula sekitar 2.5 juta tahun dahulu hingga 10,000 tahun dahulu, manusia mengamalkan gaya hidup, memburu binatang, memungut hasil hutan dan lain-lain. Kedua ialah zaman Mesolitik. Bermula sekitar 10,000 hingga 8,000 tahun dahulu. Manusia zaman ini masih mengamalkan gaya hidup Paleolitik tetapi lebih maju dari aspek peralatan. Ketiga ialah zaman Neolitik. Bermula sekitar 10,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Manusia telah mula membuat kawasan penempatan tetap dan aktiviti cucuk tanam telah dimulakan. Zaman keempat ialah zaman Logam. Bermula sekitar 4,000 hingga 3,000 tahun dahulu. Mereka menggunakan alatan yang lebih maju bersumberkan besi dan gangsa. Seterusnya ialah pembentukan tamadun awal dunia. Yang pertama ialah tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba bermula di tebing Sungai Nil yang mengalir dari utara Mesir ke Laut Mediterranean. Proses pembentukan tamadun Mesir Purba ialah apabila penempatan di sekitar tanah yang subur dicantumkan menjadi sebuah bandar-bandar besar seperti Memphis dan Thebes. Thebes dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Seterusnya ialah tamadun Indus atau Harappa. Tamadun Indus bermula di lembah Sungai Indus atau Sindhu. Proses pembentukan tamadun Indus ialah apabila orang-orang nomad yang mendiami lembah Sungai Indus kerana kesuburan tanah di situ. Kemudiannya semakin ramai penduduk mendiami lembah tersebut dan akhirnya berkembang menjadi sebuah daerah besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Kepentingan pemerintahan sebagai satu peranan penting dalam setiap tamadun adalah untuk menjaga keamanan, mengukuhkan pertahanan dan membuat satu persetujuan ataupun keputusan dengan betul. Gelaran raja adalah penting dalam setiap tamadun untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan menyeru rakyat mereka supaya menyerahkan taat setia mereka kepada setiap pemerintah. Terdapat 6 tamadun utama yang terdiri daripada Alam Melayu, India, China, Timur Tengah, Barat dan juga globalisasi. Antara kerajaan yang terdapat dalam tamadun Alam Melayu ialah Kerajaan Funan dan juga Kerajaan Champa. Manakala dalam tamadun India pula ialah Kerajaan Gupta dan juga Kerajaan Maurya. Dalam kerajaan China terdiri daripada Kerajaan Dinasti Qin dan juga Dinasti Han. Dalam kerajaan Timur Tengah pula, terdapat kerajaan Samudra Pasai dan juga kerajaan Pasai. Dan akhir sekali, dalam tamadun Barat, hanya pengaruh Barat sahaja yang ada ke atas Alam Melayu. Antara gelaran bagi setiap kerajaan adalah Kurung Benam bagi kerajaan Funan, Raja Diraja bagi kerajaan Champa. Mahajanapada dan Janapada adalah gelaran pemerintah bagi kerajaan Maurya dan juga kerajaan Gupta. Netizen adalah gelaran bagi kerajaan dinasti Qin, manakala Maharaja Gaozu adalah gelaran bagi dinasti Han. Sebagai raja dalam kerajaan Samudra Pasai dan juga kerajaan Pasai, manakala yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara ataupun Sultan dalam kerajaan Tanah Melayu ataupun Alam Melayu. Sistem pemerintahan Alam Melayu seperti kerajaan Funan, raja dibantu ketua pusat dan wilayah, manakala Raja Sriwijaya dibantu ketua pusat dan wilayah yang dibahagi kepada kedatuan dan pradatuan. Bagi tamadun India, Maharaja dibantu Magadhi pada dinasti Nanda hingga dinasti Gupta. Bagi dinasti Qin dan Han, kerajaan tamadun Cina, pegawai kerajaan diambil melalui penilaian pendidikan dan kemahiran ketenteraan. Salah sila Kesultanan Melayu Melaka bermula dari pengaruh kuat Turki Uthmaniyah, manakala konsep berparlimen yang diamalkan dipengaruhi oleh tamadun Barat. Agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sebuah peradaban. Perkembangan agama yang membentuk agama dunia antaranya ialah agama Samawi dan Tabi'i. Ia dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu agama tempatan, agama nasional dan agama universal. Peradaban Islam melangkaui alam yang luas sehingga mempengaruhi mereka yang masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Hasil dari kepercayaan itu, peradaban Islam dibentuk dan melahirkan kepribadian dan membentuk akhlak sampai kepada membentuk masyarakat, negara, ekonomi dan sosial. Memang tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh peradaban Islam dalam meningkatkan kemajuan manusia. Pembentukan peradaban di Malaysia. Di Melaka wujudnya undang-undang. Undang-undang merupakan luahan pemikiran satu-satu bangsa yang bertamadun. Hukum Kalam Melaka berakhir di Dadat, mengandungi 44 pasal mengenai bidang kuasa raja dan pembesar-pembesar, matang dalam masyarakat umum, hukuman ke atas kesalahan jenayah dan undang-undang keluarga. Yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka bagi di laut. Ditetapkan oleh Kesultanan Melayu Melaka berkaitan peraturan di laut tentang tertib berniaga serta tanggungjawab nahkoda, kiwi dan anak kapal. Peranan undang-undang menyelesaikan berbagai konflik, mengawal tindak tanduk manusia, membentuk unsur-unsur dinamik dalam masyarakat.
Perkembangan undang-undang berkaitan agama Islam menjadi turutan di beberapa negeri selepas Melaka seperti Pahang, Johor, Perak dan Kedah. Pemerintahan berasaskan sistem pembesar empat lipatan. Kerajaan telah mengambarkan sistem ini adalah Kerajaan Melaka di mana sistem pembesar empat lipatan ini diduduki oleh Sultan, hierarki paling tinggi, seterusnya diikuti oleh pembesar-pembesar. Sultan merupakan pemerintah yang paling tertinggi dalam sistem pembesar empat lipatan dan mempunyai kuasa mutlak dalam segala aspek iaitu peperangan, pemerintahan, hubungan diplomatik dan agama Islam. Pembesar berempat disandar oleh bendahara, merupakan penasihat utama Sultan dalam pentadbiran, seterusnya penghulu bendahari, ketua kepada semua bendahari sebagai pemungkut cukai, temenggung, memelihara keamanan dan keselamatan negara, dan terakhir sekali Laksamana Ketua Angkatan Laut. Daripada asas-asas yang dinyatakan sebelum ini, ia mewujudkan beberapa pengaruh kepada era globalisasi pada masa kini. Antaranya daripada sudut positif, ia dapat mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di dalam sebilangan negara, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah tidak kira dari segi pelbagai etnik, agama ataupun budaya, dan juga peluang yang lebih luas diberikan untuk dapat diberikan untuk mendapatkan maklumat dan dapat menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru, komunikasi dan maklumat. Dari sudut negatif pula, kita dapati kualiti alam sekitar yang semakin merosot disebabkan sifat terlalu mementingkan faktor keuntungan oleh sesetengah pihak, pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Selain itu, berlaku juga pengabaian keperluan asas hidup di dalam kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutamanya di negara-negara selatan.